Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena bersegera untuk sembahyang berjemaah, sembahyangnya jemaat. Wa dharul bai', tinggallah jual beli. Kalau dek tengah jual beli, tinggal. Tinggal. Kenapa? Idza adzana al-muadzinu, apabila diazankan oleh muazzin yaumal jum'ah, pada hari Jumaat, harumal amalu, maka haram dah jual beli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه. Aku niat belajar dan mengajar, mengingatkan dan memberi peringatan, memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat, memberikan faedah dan mendapatkan faedah, sentiasa berpegang kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada petunjuk Allah SWT dan menunjukkan kepada kebaikan, mengharapkan hanya kepada redha dan dekat dengan Allah SWT, serta mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Lundang, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita, memberi nikmat-nikmat. Alhamdulillah, yang tidak mampu kita menghitung nikmat Allah SWT. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung suratul Jumaah, tadabbur ayat yang ke-9, 10 dan ke-11 insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-9 surah Al-Jumu'ah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang beriman termasuk dalam seruan ini? Siapa yang beriman, yang mana mereka adalah yang diseru untuk sembahyang Jumaat ni adalah orang lelaki. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila diseru, makna dibang, diazankan untuk sembahyang pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah, fas'au, berjalan pergilah,
ila zikrillah, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, iaitu sembahyangnya Jumaat. Bersegeralah untuk sembahyang Jumaat. Fas'au ila zikrillah. Kena bersegera untuk sembahyang berjemaah, sembahyangnya Jumaat. Wa dharul bai', tinggallah jual beli. Kalau duduk tengah jual beli, tinggal. Tinggal. Kenapa? Idza adzana al-muadzinu, apabila diazankan oleh muazzin yaumal jum'ah, pada hari Jumaat, harumal amalu, maka haram dah jual beli. Kita duk tebing beli lagi, hukum dah jadi haram dah. Tak boleh dah jual beli bila mana diazankan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum, demikian. Demikian mana? Demikian fas'au ila zikrillah, bersegera pergi semaya. Dan dzalikum tu, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kamu bersegera daripada tinggal jual beli terus pergi semaya, itu khairul lakum, itu lebih baik. Itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu ni mengetahui. Kalau tak tahu, itu lebih baik. Dia duk gomoh lagi, jual beli. Jadi tuan-tuan semua, bila mana Allah SWT seru ni, maka dia ada syarat-syarat yang termasuk dalam dia panggil ahli Jumaat. Ahli maknanya orang yang kena pergi semaya Jumaat. Yang pertamanya, dia tu Islam. Dia Islam, dia sendiri tu Islam, maka masuk dalam syarat yang pertama. Yang kedua, Islam kalau dia puas tak kena, tak termasuk dalam ni. Islam lelaki, orang lelaki. Yang ketiganya, wajib pergi semaya Jumaat ni balik, cukup umur. Cukup umur, tak cukup umur, tak apa lagi, tak pergi. Sebab tidak termasuk dalam mukallaf. Lepas tu siapa lagi? Kalau cukup umur gila, tak kena, tak termasuk dalam ni, tak wajib. Berakal, dia panggil aqil, berakal. Cek-cek tak gila ni. Islam, lelaki cukup umur, berakal. Lepas tu siapa lagi? Merdeka. Merdeka belaka buat kita ni. Merdeka, tidak ada hamba. Kalau hamba, tak wajib, tak termasuk dalam seruan ni. Lepas tu tengok pula sehat. Sehat. Kalau hok sakit duduk hospital, lebih rumah uzur, hok tu terkecuali. Ni sehat, segar bugar ni, boleh mari. Kalau berkecah sikit-sikit boleh mari ke tak boleh mari? Boleh mari, kira sehat. Lepas tu yang ketujuh syaratnya dia panggil ahli Jumaat ini ialah bermukim. Orang yang menetap. Kalau dia tu musafir, tak wajib. Kita tengok biuh-biah, tengok dia musafir. Ala kau gua Musa, ala kau kuala keren. Biuh-biah duk lalu. Bila mana dia tu musafir, maka tidak jadi wajib kepada mereka untuk menunaikan solat Jumaat, kerana mereka boleh, dia panggil kombinasi. Maknanya semaya tu jamak boleh, dalam waktu yang kedua boleh, ataupun dia nak berhenti dalam waktu yang pertama nak jamak takdim, semaya zuhur dengan asar, tak wajib. Tetapi ada juga bila kita buka kitab fiqh, di antara dia panggil syarat-syarat musafir yang boleh tinggal Jumaat. Ada juga dalam mazhab Syafi'i, di antaranya kalau dia turun sebelum daripada waktu subuh, sebelum subuh hari Jumaat tu, sebelum masuk subuh dia start dah musafir, maka orang ni gugur Jumaat, makna tak sembahyang Jumaat pun tak apa.
Tetapi kalau dia turun selepas subuh, maka dia baru mula perjalanan dia lepas subuh, maka dia kena Jumaat lagi. Dia kena Jumaat lagi. Mana tidak terlepas daripada Jumaat. Itu pendapat yang kita panggil syadid. Syadid ni maknanya keras sikit. Kalau hak jenis nongga, tak apa, asal dia memusafir. Asal dia memusafir tak kira turun lepas Jumaat. Tapi kalau hamba pergi hak yang pertama. Kalau hamba pergi, kalau turun selepas pada subuh hari Jumaat, kita baru nak turun daripada rumah, maya subuh siap dah, waktu subuh masuk dah. Ataupun tak semaya subuh lagi, tapi waktu subuh masuk dah. Maka Jumaat tak gugur. Mana tidak digugurkan, wajib semaya Jumaat. Bagi hamba lah, hamba guna pendapat itu. Baik, tuan-tuan semua, bila mana diseru untuk semaya Jumaat ni, idza uqimatis salah fala ta'tauha wa antum tas'auna. Nabi kata, bila disebut Allah Taala sebut, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au, maka berjalan. Apa makna fas'au ni? Mana bersegera ni? Maksud dia, idza uqimatis salah, apabila didirikan semaya. Orang semaya contoh nak sebut kata fas'au ni. Fala ta'tuha, Nabi kata jangan pergi semaya tadi, wa antum tas'auna, dalam keadaan kamu berlari. Fas'au ni makna bersegera tu, maksudnya jangan unggah. Orang semaya dah, kita pun ketung dah lah. Moga dia mau akad takbir dah ni. Sebab nak widai rakaat ni. Unggah dah. Biar waktuha, Nabi kata, datanglah akan sembahyang tadi, wa antum tamshuna, dalam keadaan kamu berjalan saja, jangan hidup berlari. Kita tengok ada orang unggah. Kalau orang nak akad takbir, nak ambat tu email tadi, takutnya tak ada. Dia nak juga rakaat tu unggah. Wa alaikumus sakinah, Nabi kata bila keadaan kamu nak semaya, biarlah tenang. Unggah tu, dia panggil, mungkin dia tak mengaji lagi hadis ni. Mungkin dia tak temu lagi hadis. Tapi kalau dia berjalan logat, itu tak apa. Itu termasuk dalam dia panggil fas'au tadi, bersegera, tak ada masalah. Tapi kalau unggah tu, Nabi tak bagi unggah. Jangan unggah. Kita tambah-tambah kalau pergi semaya pula di Masjidil Haram di Madinah, sudah unggah ketung. Hak nak unggah sungguhnya ketika kita sa'i. Tu unggah lagi-lagi anak tu. Lagi-lagi anak bukan kata unggah pecuk tu. Tapi kita tengok ada dia membola-bola lagi. Masa sa'i tu kan. Bawah lampu hijau tu, melombo dia ni biar kat tepi. Produk dalam stadium atas padang. 2 kali 100 meter, 2 kali 50 meter. Nak pergi semaya bukan passing, nak kena bunga. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni bersegera. Bila gebel bersegeralah supaya dengan qomak tadi. Jadi tuan-tuan semua, ini firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan semaya Jumaat. Baik, idza nudiya lis-salah, apabila diseru untuk semaya, maknanya bel. Bila kata bel, tak ada bel ni, kita ni bel hok mana? Bel hok mula-mula ke bel hok yang kedua? Bel hok mula-mula ke bel hok kedua? Kita ni bila bermula bel ada dua ni? Dia ada cerita sikit. Al-muradu bihi, apabila diseru untuk semaya ni, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salah, apabila diseru untuk solat. Diseru ni mana? Dibel. Bila dibel nudiya lis-salah, al-muradu bihi, yang dikehendaki dengan ayat yang Allah Ta'ala sebut, nudiya lis-salah, apabila diazan untuk semaya. Azan hok mana? Al-muradu bihi al-adhan inda julusil khatib alal mimbar. Hok yang kata bersegera tadi, kena tinggal dah jual beli, haram dah.
Bila khutbah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam, insya-Allah ada cerita dia, yang Nabi sebut tadi haram jual beli tadi, iaitu bel hok mana ketika khatib duduk di atas mimbar. Jadi bel hok mana? Bel yang kedua. Bel yang pertama bel zuhur, bel yang kedua tu bel jemaah. Wa dzalika li annahu lam yakun fi ahdi Rasulillah nida siwahu. Maka zaman Nabi dulu tidak ada bel kecuali bel ni ya. Maknanya zaman Nabi dulu bel ni soya. Tok bil apa ni tok imam duduk atas mimbar baru bel. Betul. Fa kana lahu muadzin wahid. Tok bila pun soya tok bila, maknanya tidak kata dua bel dua kali bermakna dua tok bila, ataupun sore tok bila bel dua kali, dak soya. Za jalasa al mimbar udzina ala babil masjid. Apabila Nabi duduk di atas mimbar, maka diazankan di pintu masjid. Di pintu masjid ni sebabnya masa tu speaker tak ada, maka dilaung di pintu masjid supaya orang luar dengar. Lah ni tok bila tak payah duduk pintu masjid, dia duduk dalam ni. Sebab apa? Dah pasal habis dah. Fa idza nazala aqama shalah. Apabila Nabi turun daripada mimbar. Ni hak dulu ni dah cerita Nabi dulu. Bila Nabi turun daripada mimbar setelah pada azan tadi, maka aqama shalah, Nabi pun semaya jemaah. Summa kana Abu Bakar wa Umar wa Ali bil Kufah ala dhalika. Ketika mana Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar, Ali di Kufah memang buat supaya hak Nabi buat ni. Mereka beramal sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal untuk nak semaya jemaah ni best sekali ya. Best sekali ya. Lepas tu nya zaman Nabi dulu pada permulaan ni sebelum daripada tu ayat ni, ayat yang kita akan baca lagi lepas ni, kalau dia kita baca selalu, hari ni tak ada kita baca minggu depan sebab perlu kepada huraian ni. Kalau zaman Nabi dulu ni, maknanya dulu untuk nak semaya jemaah ni dengan khutbah ni Nabi mendahulukan semaya dulu barulah khutbah. Sebelum tadi turun ayat ni ada cerita, dia ada cerita lepas ni. Selepas daripada itulah baru baca khutbah dulu, dengan khutbah dulu barulah semaya. Selepas daripada peristiwa ni. Jadi sebelum ni semaya. Lepas pada takbila bel tadi semaya jemaah. Lepas semaya jemaah barulah Nabi baca khutbah sebelum daripada ayat itu. Baik, sehingga sampai mana ya jadi bel ni keluar dua. Hatta kana Uthman, sehinggalah zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Wa kathuran nas, manusia pun ramai masa tu. Manusia ramai zaman Sayyidina Uthman ngetah ni jadi khalifah Khulafaur Rasyidin. Pada masa tu manusia ramai. Maka wataba'at al-manazil, rumah-rumah pun jadi jauh, dah ramai kan. Dia ramai. Jadi rumah-rumah ni orang panggil cerita jadi kau jauh sebab kau ramai. Zada adzanan akhar, maka Sayyidina Uthman menambah huksa lagi, yang kedua. Fa amara bit ta'dzin awalan ala darihi, maka dia mengarahkan supaya awal-awal tadi duduk di darihi, duduk di rumahnya, allati tusamma zaurah. Jadi mula-mula ni pada masa tu diarahkan Tok Bila ni, Sayyidina Uthman arahkan supaya belnya di zaurah, di rumah dia. Di rumah, sama ada rumah Sayyidina Uthman sedia ataupun rumah Tok Bila itu sendiri. Nama dia zaurah. Fa idza sami'u, apabila orang ramai pada masa Sayyidina Uthman meretah ni, bila orang ramai dengar bel tadi,
aqbalu, maka mereka pun bersegeralah menghadap pergi masjid. Hatta idza jalasa 'alal mimbar, apabila duduklah Sayyidina Osman di atas mimbar. Tak ada bedah, tak ada sekali ni duduk atas mimbar ni. Adzanan muadzinu thaniyan, maka tuk bila pubah kali kedua. Walam yukhalifu ahadun fi dzalikal waqt, maka tidak ada orang yang menyalahi, orang panggil tidak sependapat dengan Sayyidina Osman, maka orang lain pakat turutlah sehinggalah saat ini. Lepas tu kita nak pakai hak mana ni? Nak pakai hak Nabi dulu ke nak pakai Sayyidina Osman buat ni? Lagu mana ni? Ni dia panggil Sayyidina Osman buat ni, dia panggil apa ni? Bid'ah ni. Bid'ah ni. Hak Nabi tidak buat, dia buat. Jangan. Lepas tu bid'ah ni dalalah ke sesat ke ni? Supaya dengan Sayyidina Umar pula. Sayyidina Umar mengata, zaman Sayyidina Umar mengata, Sayyidina Umar buat semaya apa ni, tarawih berjemaah. Sayyidina Osman, apa Sayyidina Umar buat. Lepas tu salah apa kita pakat semaya berjemaah tarawih ni, kan? Itu bid'ah. Maka Sayyidina Umar kata, inilah sebaik-baik bid'ah aku buat. Bermakna di sini bid'ah ni ada dua. Bid'ah dalalah, bid'ah sayyi'ah dengan hasanah. Kok baik dengan tak baik. Maka kita kena ikut apa hak Sayyidina Osman buat ni, dua kali. Kenapa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, kamu kena ikut sunnah aku, wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan juga sunnah-sunnah yang diperkenalkan, yang dibuat oleh al-khulafa' ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang dapat petunjuk Allah Ta'ala min ba'di, selepas daripada kematianku. Kita ikutlah. Itu dia. Jadi jelas makna kita baru faham mana bel ni zaman Nabi dulu, Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan juga Sayyidina Ali sebelum daripada dia menjadi khalifah ni. Mereka ni beramal, bila kata semaya Jumaat tadi best sekali ya. Tetapi bila zaman Sayyidina Osman ini, termasuklah Sayyidina Ali turutlah lepas tu, maka barulah band ni ada dua. Jelas lah. Baik. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nak kecek pada hari Jumaat pula. Min yaumil jumu'ah. Hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni dia panggil di antara, dia panggil ada hari dan ada malam. Ada hari dan ada malam. Dia panggil wa'lam anna afdhalal layal, wa'lam anna afdhalal layali. Ketahuilah bahawasanya malam-malam ni dia ada malam-malam yang baik, malam-malam yang afdal. Dan juga ada hari-hari yang afdal. Hamba rasa hak ni boleh hamba sebut sikit. Hak yang afdal malamnya Lailatul Maulid, malam maulud, malam nak dilahirkan Nabi Muhammad. Malam tu malam yang terbaik. Malam tu pagi esok kan Nabi dilahirkan pagi. Jadi malam tu hak malam yang terbaik di antara dikira malam afdal, iaitu malam kelahiran Nabi. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Lailatul Isra, malam Isra, peristiwa Isra Mi'raj. Malam Arafah, orang bermalam di Arafah, malam tu ketika buat haji tidur di Arafah. Lepas tu fal Jumaah, malam Jumaat. Malam ni malam ni ke? Malam ni malam Jumaat, malam ni baik. Nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. 14 nisfu Sya'ban, 14 esok 15 malam tu. Fal'in, malam raya. Ni dia panggil malam-malam esok nak raya. Esok nak raya puasa, nak raya haji. Malam ni malam hak molek afdal dia panggil. Lepas tu malam tu nak buat gapo? Malam raya main berdeh ke? Dah, bukan main sepeda, buat ibadah.
zayyinu a'yadakum bitakbir. Nabi kata, hiasilah malam-malam raya kamu dengan hari-hari raya kamu dengan takbir. Iaitu dengan kita perbanyakkan takbir kan. Berasa masjid ni pun lama takbir, malam-malam tu lama biar meriah dengan takbir. Wa afdalul ayyam, hari-hari pula, hari-hari yang baik, afdal ayyam iaitu hari yang paling baik iaitu hari Arafah, kemudian hari nisfu Syaban, hari dia tu mana 15 Syaban. Thumma Jumaah, hari Jumaah esok. Wal lail afdal minan nahar, kalau nak banding sehari dengan malam, mana molek. Contoh malam Jumaat dengan hari Jumaat, mana molek? Molek malam lagi. Nisfu Syaban malam dengan sehari, mana molek? Molek malam lagi. Kita buat amal tu afdalnya malam lagi. Malam tu molek lagi berbanding dengan siang harinya. Maka di sini disebut faedah apa ni, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-salah, apabila diseru kepada kamu untuk sembahyang yaumul jumaah, yaumul jumaah, pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, bukan malam Jumaat. Sembahyang Jumaat ni diseru ni untuk hari Jumaat. Jadi nak bahas tadinya, kalau amalan sehari dengan malamnya, maka afdalnya hak malam. Kalau ada amalan-amalan yang disunatkan kita buat malam, contoh baca surah apa ni surah Al-Kahfi, mana molek malam dengan malam Jumaat dengan hari Jumaat, molek malam lagi. Sebab malam tu malam lebih baik daripada siang. Dari sudut buat amalan lah, semaya tahajud molek lagi, mahal lagi, berbanding dengan hebat lagi berbanding dengan semaya duha. Kerana dia tu payah nak buat malam ni. Alhamdulillah, cabaran, dan tidak semua orang boleh buat. Mana hebat amalan hak malam, sebab bila malam ni ketenangan tu lebih daripada siang hari. Siang hari ni kakak ingat go tu, kakak ingat go ni. Malam ni tak ada koi manusia. Koi orang panggil kita bermesra dengan Allah SWT. Fokus dalam ibadah. Ikhlas pun memang ikhlas sungguh dah, tak ada orang tengok dah ni. Jadi tuan-tuan semua, fa idza qudiyatis salah, apabila selesai sembahyang. Jadi tak sempat nak habis. Fa idza qudiyatis salah, dan insya-Allah pada pagi esok Jumaat, hari Isnin kita sambung di antara keistimewaan hari Jumaat. Bahasa nak kena sebutlah sebab kebetulan dengan surah Jumaat. Tak ada juga nak sebut hari ni, insya-Allah kita sebut pada hari Isnin insya-Allah. 15 kelebihan hari Jumaat insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, bahasa sekadar tu dululah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Isnin kalau tidak ada arah merintah. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan nusratul asri. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.